Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kumpulan 4 yang terdiri daripada saya, Nurul Nabila binti Kamarul Zaman, serta rakan saya iaitu Wan Airin Ardini binti Wan Zamri dan juga Nur Aisyah Dahmiah binti Zulkifli. Kumpulan kami akan membentangkan mengenai tajuk gangsterism. Untuk definisi, gangsterism adalah tingkah laku yang melanggar peraturan dan undang-undang atau berkelakuan tidak boleh diterima oleh masyarakat. Gangsterism merupakan sekumpulan orang yang melanggar moral masyarakat. Mereka juga melakukan kelakuan yang tidak dapat diterima oleh masyarakat. Golongan ini juga dikenali kumpulan yang bertingkah laku dividen, manakala golongan yang masih bersekolah dikenali oleh delinquent. Kumpulan gangsterism juga dikenali sebagai samseng, perogol, kaki ponteng dan lain-lain. Antara kes keganasan yang berlaku ialah mencuri, memeras ugut barang kemas atau wang, berbahasa kasar dan menakut-nakutkan serta memukul pelajar yang lain. Seterusnya, faktor-faktor berlakunya gangsterism. Yang pertama, pengaruh rakan sebaya. Ini disebabkan mereka terikut-ikut dan perasaan ingin mencuba yang membuat-buat sehingga mereka terjebak dalam gangsterism. Seterusnya, keadaan persekitaran serta pengaruh keluarga. Pengaruh media massa juga merupakan faktor gangsterism kerana mereka akan mengikuti video yang melakukan jenayah ataupun gangsterism sehingga mereka akan terpengaruh. Kurang didikan agama dan kurang kasih sayang daripada ibu bapa. Kurang kasih sayang daripada ibu bapa menyebabkan mereka akan melakukan masalah seperti gangsterism supaya mereka mendapat perhatian dan kasih sayang supaya ibu bapa mereka lebih memberi perhatian dan tumpuan terhadap mereka. Seterusnya, kesan-kesan. Kesan-kesan apabila berlakunya gangsterism adalah dipandang hina oleh masyarakat. Contohnya, masyarakat akan memandang buruk kepada pelaku gangsterism tersebut. Yang kedua, imej keluarga akan tercemar. Seperti yang kita tahu, apabila ahli keluarga kita terlibat dalam jenayah gangsterism, ia akan mempengaruhi imej keluarga tersebut. Contohnya macam masyarakat dia akan memandang hina, memandang buruk lah. Okey, yang ketiga adalah menyebabkan kerosakan harta benda. Gangsterism ni kita tahu dia banyak melakukan jenayah-jenayah seperti merosakkan harta benda awam, dia pukul-pukul, dia rosakkan macam pintu sekolah, macam tu. Yang keempat adalah tiada hala tuju dan masa depan. Jika tidak dibendung atau diatasi masalah ini, pelaku gangsterism tidak mempunyai hala tuju. Tak ada siapa nak, contohnya macam tak ada orang nak ambil dia sebagai pekerja, tak ada masa depan lah. Dan akhir sekali adalah disisihkan oleh keluarga. Mungkin ada yang ahli keluarga dia tak sisihkan, dia cuba untuk memperbaiki masalah ataupun sikap gangsterism ni. Mungkin akan ada keluarga dia palau atau sisihkanlah pelaku gangsterism tersebut. Okey. Seterusnya adalah langkah-langkah mengatasi gangsterism dari aspek akidah. Akidah sebagai asas beragama tidak pernah sunyi dari perbincangan para ulama semenjak daripada zaman mutakallimin sehingga mutaakhirin. Sentiasa mendapat pemerhatian kerana akidah merupakan pangkal penting bagi kehidupan umat manusia. Tambahan pula, mereka yang menerima agama Islam yang betul sebagaimana diwahyukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada rasulnya iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Langkah pertama yang boleh dilakukan bagi mengatasi masalah gangsterism tersebut adalah ibu bapa mestilah mendidik anak-anak dengan didikan agama yang mencukupi. Hal ini kerana anak-anak diibaratkan sebagai sehelai kain putih dan ibu bapalah yang bertanggungjawab dalam mencorakkan kain putih tersebut. Komunikasi yang baik dan didikan sejak kecil oleh ibu bapa mampu membantu dalam menangani isu gangsterism dan menjauhi gejala tersebut daripada anak-anak.
Maksudnya dekat sini ibu bapa lah yang membentuk ataupun membentuk sahsiah anak-anak. Sebab apa? Sebab ibu bapa yang paling dekat dengan diri anak-anak. Contohnya macam dari kecil anak-anak ni dia tinggal dengan ibu bapa yang bagi dia makan, yang mengajar dia sedikit sebelum dihantarkan ke sekolah kan. Okey, oleh itu ibu bapa dia kena terapkan nilai-nilai agama, didikan agama supaya apabila dia masuk ke sekolah, ibu bapa tak ada dekat sekolah lah. Yang cuma ada dekat sekolah ataupun dunia luar, cumalah masyarakat ataupun rakan-rakan guru-guru. Jadi dekat situ akan bermulanya pengaruh ataupun pengaruh rakan sebaya. Contohnya macam kawan-kawan dia boleh mempengaruhi fikiran anak-anak. Seperti macam daripada anak-anak tu tak suka melakukan kesalahan, dia akan terjebak. Sebab apa? Rakan-rakan dia mula menghasut dan dia rasakan apabila dia melakukan perbuatan tersebut, dia rasa diri dia hebat. Okey, jadi sebab itulah ibu bapa dia kena terapkan nilai-nilai mulia dalam diri anak-anak supaya bila dia dah masuk ke masuk ke alam persekolahan ataupun menerokai dunia luar, dia akan berfikir sama ada perbuatan tersebut betul atau tidak. Jadi amat besarlah pengaruh ibu bapa dalam mengatasi masalah gangsterism ini. Sebab apa? Lagi satu sebab adalah anak-anak dari kecil, dari umur 7 hingga 10 tahun ke 11 tahun adalah fasa di mana mereka mendengar kata kita, mendengar ajaran ataupun mendengar cakap lah ibu bapa. Bila dia dah masuk ke alam sekolah menengah dan umur dia makin meningkat, mereka akan mula ada rasa ingin bukan ingin memberontak, akan ingin menerokai, explore, menerokai dunia luar, ingin mencuba sesuatu benda yang baru tanpa ada kawalan, macam tu. Seterusnya, langkah kedua adalah hisbah. Hisbah ini merupakan satu amalan. Hisbah merupakan satu sistem pengawasan yang melibatkan proses pengawasan dalaman dalam memastikan amar ma'ruf nahi munkar itu berlaku. Proses ini penting dan merupakan antara langkah dalam menyedarkan masyarakat tentang keburukan gejala sosial seperti gangsterism yang kita tengah bincangkan. Pengamalan hisbah ini merangkumi dalam 3 aspek utama, iaitu akidah, ibadah dan akhlak. Amalan hisbah dapat menyedarkan manusia tentang tanggungjawab dalam mengutamakan hak Allah, hak manusia serta hak Allah dan manusia. Yang pertama adalah musyaratah. Musyaratah ini melibatkan perjanjian hati. Ia merupakan membuat satu pensyaratan yang melalui ikatan hati. Hati ini dia mampu berinteraksi dengan akal dalam meraih kesejahteraan dan kemakmuran melalui kecerdasan intelektual, emosi dan moral. Ilmu tauhid menyediakan akal tunjang agar pembentukan disiplin para pelajar ataupun anak-anak sekarang yang diusahakan tidak terpisah dari akidah dan rasa kehambaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hal ini kerana para pelajar yang memiliki akidah yang mantap dan melaksanakan segala perintah yang diturunkan oleh Allah dan Rasulnya dengan bersungguh-sungguh, dengan penuh kerelaan dan tanpa dipaksa. Yang kedua adalah muraqabah, iaitu pemerhatian tingkah laku. Muraqabah ini dia merupakan satu menyedari bahawa segala tingkah laku kita ini di bawah pemerhatian kekuasaan Allah Subhanahu Taala. Ia bertujuan untuk memastikan segala tingkah laku manusia adalah bermatlamatkan kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu Taala. Oleh itu dia bagi memastikan diri kita ni sentiasa mematuhi amar makruf dan nahi munkar, iaitu kita amar makruf nahi munkar lah. Okay, gitu. Yang ketiga adalah muhasabah, iaitu perhitungan diri. Perhitungan diri ni ataupun muhasabat, dia dikenali sebagai membuat pertimbangan terhadap amalan yang dilakukan dalam urusan kehidupan dengan berenung kembali dan memperbaiki amalan demi kerana Allah Subhanahu Taala. Muhasabah ni dia lebih kepada macam muhasabah dirilah. Kita kenal balik diri kita, kita muhasabah balik diri kita. Kenapa
aku pernah terjebak dengan gangsterism ni. Dan kenapa aku kena atasi gangsterism ni, apa kebaikan dia, apa keburukan dia, macam muhasabah dirilah. Dan mula daripada muhasabah lah kita akan kenal balik, kita akan kenal diri kita betapa banyaknya betapa banyaklah dosa-dosa yang kita pernah buat dahulu kan. Okey, yang keempat pula adalah muakabah. Muakabah ini merupakan peneguhan rohani. Ia merupakan penilaian hasil kerja yang dilakukan melalui proses penelitian terhadap kekurangan amalan-amalan yang telah dilakukan kerana kesilapan dan kesalahan yang dilakukan. Muakabah ni dia ke arah aspek ibadah lah, macam kita banyak melakukan amal-amalan, berdoa, baca Al-Quran dan sebagainya. Dalam aspek ibadah kawan saya akan terangkan, dan seterusnya saya akan terangkan pula mujahadah, iaitu penentangan nafsu. Mujahadah ni dia berasal daripada perkataan jihad, iaitu berusaha dengan sepenuh kesungguhan ataupun berusaha dengan bersungguh-sungguh, mempunyai kekuatan dan kesanggupan pada jalan yang diyakini iaitu benar. Mujahadah ini dilakukan untuk mengawal kekuatan amarah dan syahwat, iaitu keinginan dalam diri manusia yang mengumpul sifat-sifat tercela dan sentiasa mendorong manusia untuk melakukan amal kejahatan. Masuk penentangan nafsu ni bagi dalam tajuk kita iaitu gangsterism ni, dia macam apabila kita marah, kita kena kawal nafsu marah kita. Kita tak boleh bila orang buat kita nak balas balik. Tak boleh. Bila orang buat kita balas dengan kebaikan. Jangan balas dengan kejahatan lah. Macam dalam gangsterism juga, kalau ada orang buat gangster dengan kita jangan balas dendam balik. Kita kata dekat dia, semoga awak dapat berubah lah, tak nak gaduh-gaduh, macam tu. Yang keempat adalah keenam adalah mu'atabah, iaitu pembersihan jiwa yang melibatkan elemen roh, qalb, akal dan al-nafs sebagai punca dalam membentuk niat kepada tingkah laku luaran dan perbuatan manusia. Okey, apa yang saya dapat simpulkan dekat sini dalam mengatasi langkah gangsterism dari aspek akidah ni, ia lebih kepada kesedaran dalam diri sendirilah. Contohnya macam kita dah tahu seorang tu dia terlibat dalam gangsterism. Jadi dalam aspek akidah ni, apa yang kita boleh lakukan adalah yang pertama, mungkin kita boleh tegur dia, dan apabila kita dah tegur dia akan datang kesedaran itu. Kesedaran tersebut walaupun bukan secara tidak langsung, tapi akan ada serba sedikit yang masuk dalam hati dia lah. Yang seterusnya, kalau berlaku gangsterism dalam kalangan pelajar ke apa kan, dia melibatkan pengurusan disiplin lah. Hal ini kerana dalam intipati dalam ilmu fardu ain, iaitu meliputi akidah, ibadah dan akhlak, ia memainkan peranan penting dalam membentuk unsur dalam individu. Sebab itulah akidah dia merupakan macam ketetapan dalam hati lah. Jadi apabila seseorang itu mempunyai akidah yang mantap, dia insya-Allah tidak akan terjebak dalam apa jua kemungkaran. Dia melibatkan kesedaran dalam hati, dan apabila berlaku kesedaran tu, dia akan mula rasa ingin berubah, ingin bertaubat, dan insya-Allah dia tidak akan terjebak lagi lah dalam isu gangsterism tersebut. Seterusnya saya akan mempersilakan rakan saya untuk membentangkan bahagian ibadah. Okey, seterusnya langkah-langkah mengatasi gangsterism dari aspek ibadah pula ialah, saya mulakan dengan pengenalan. Ibadah berasal dari perkataan Arab yang membawa maksud merendah diri, tunduk, patuh, taat, menghina diri dan memperhambakan diri kepada yang lain. Menurut istilah syarak, taat, patuh dan merendahkan diri sepenuhnya kepada Allah SWT, mengikut peraturan dan suruhan Allah sebagaimana ditetapkan di dalam Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Kepatuhan ini hendaklah dilakukan secara berterusan setiap masa hingga ke akhir hayat. Ia merangkumi makna ketundukan dan kecintaan kepada Allah SWT. Langkah yang pertama melalui solat.
Dengan solat, kita dapat menjauhkan manusia daripada perbuatan keji dan mungkar. Seperti yang terdapat dalam surah Al-Ankabut ayat 45, Azlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimus salah. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Wallazikrullahi akbar. Allahu ya'lamu ma tasna'un. Bermaksud, bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu, Muhammad, dan laksanakanlah solat. Sesungguhnya, solat itu mencegah daripada perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah melalui solat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Okey, dengan solat ni, kita dapat meningkatkan keimanan kita kepada Allah SWT, sekaligus kita dapat mencegah daripada melakukan perkara-perkara yang sia-sia seperti gangsterism. Melalui solat juga, kita dapat menginsafi diri kita supaya menjadi lebih baik dan meninggalkan perkara lara supaya kita dapat muhasabah diri kita. Seterusnya, melalui berdoa dan berzikir. Sebagai seorang Muslim, kita mestilah berdoa dan mengamalkan zikir dalam kehidupan agar dapat mencegah diri daripada melakukan perkara mungkar yang boleh merosakkan diri dan mencemarkan maruah diri dan keluarga. Kita mestilah sentiasa berdoa dan berzikir kerana dengan doa kita dapat memperbaiki diri kita dan melalui zikir pula kita dapat mengisi masa lapang kita agar kita tidak terjebak dan terpengaruh dengan rakan sebaya. Kita kena kuatkan iman kita dengan sentiasa berzikir, berdoa. Okay, berdoa juga dapat mengubah diri kita untuk menjadi seseorang yang lebih baik kerana kita sentiasa meminta kepada Allah untuk jadikan kita seorang hamba yang beriman. Seterusnya, mendalami isi kandungan Al-Quran. Dengan mendalami makna Al-Quran, kita akan mengetahui akibat dan balasan yang bakal diterima sekiranya kita melakukan perbuatan mungkar dan menzalimi orang yang tidak bersalah. Okey, melalui mendalami isi Al-Quran ni, kita akan mengetahui balasan-balasan yang kita akan terima sekiranya kita menzalimi orang yang tidak bersalah atau kita melakukan dosa-dosa yang telah dilarang. Dengan ini, kalau kita mendalami isi kandungan Al-Quran, kita akan ada rasa takut kerana kita mengetahui azab yang akan terima itu adalah pedih dan tidak mampu untuk kita terima. Dengan mendalami isi kandungan Al-Quran, kita dapat mengetahui apa yang ingin disampaikan dan apa kebaikan dan keburukan jika kita melakukan perkara tersebut. Seterusnya, melakukan ibadah sunat. Selain daripada perkara wajib, kita juga digalakkan untuk melakukan ibadah sunat seperti solat duha, puasa 6 dan bersedekah supaya dapat mendidik diri untuk menjadi seorang Muslim yang bertanggungjawab dan berdisiplin, sekaligus dapat mencegah diri daripada melakukan perkara mungkar seperti gangsterism. Okey, selain daripada ibadah wajib, kita juga digalakkan untuk melakukan ibadah sunat sebab dengan ibadah sunat ni juga dapat mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Taala. Dengan ibadah sunat ni juga kita dapat lebih memperbanyakkan amal ibadat kita supaya kita mengetahui apa yang baik, apa yang buruk. Contohnya, kalau kita memperbanyakkan ibadah sunat, maka kita akan mendapat pahala. Manakala kalau kita terjebak dengan gangsterism ataupun perkara yang sia-sia, kita akan mendapat dosa dan tidak akan memberikan apa-apa manfaat pun kepada kita. So perkara itu akan menjadikan kita lebih mudah untuk kita melakukan ibadah. Seterusnya pula ialah langkah-langkah mengatasi gangsterism dari aspek akhlak. Untuk pengenalan, menurut Imam Al-Ghazali, akhlak ialah suatu sifat yang tertanam dalam jiwa
yang daripadanya timbul perbuatan-perbuatan dengan mudah tanpa memerlukan pertimbangan terlebih dahulu. Akhlak merupakan gambaran tentang keadaan dalam diri manusia yang telah sebati dan daripadanya terbit tingkah laku secara mudah dan senang tanpa memerlukan pertimbangan atau pemikiran. Akhlak sangat penting dan pengaruhnya sangat besar dalam membentuk tingkah laku manusia. Apa saja yang lahir dari manusia atau segala tindak tanduk manusia adalah sesuai dengan pembawaan dan sifat yang ada dalam jiwanya. An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akmalu al-mu'minin imanan ahsanuhum khuluqa. Artinya, dari Abu Hurairah ia berkata, kaum mukminin yang paling baik ialah yang paling baik akhlaknya. Hadis riwayat Abu Daud. Okey, untuk langkah-langkah dari segi akhlak ni, yang pertama ialah pendekatan akademik dan kaunseling. Pendekatan ini boleh dilakukan dengan menambahkan aktiviti berfaedah seperti kegiatan kokurikulum di sekolah. Pihak sekolah harus memberikan perkhidmatan kaunseling kepada remaja yang bermasalah dengan efektif. Ini boleh dilakukan dengan menambahkan aktiviti-aktiviti berteraskan akademik dan para-akademik seperti kegiatan kokurikulum di sekolah. Begitu juga dengan perubahan-perubahan teknik-teknik pengajaran seperti penggunaan komputer, video, bantuan alat pandang dengar dan teknik pengajaran luar kelas. Kaunseling di peringkat sekolah juga adalah penting dalam membantu remaja mengatasi masalah mereka. Program ini akan lebih bermakna sekiranya kaunselor-kaunselor yang berkelayakan dan berpengalaman dilantik dalam memantapkan pelaksanaan dan keberkesanan kaunseling tersebut. Langkah yang kedua pula ialah penguatkuasaan undang-undang. Peruntukan undang-undang di peringkat sekolah boleh menimbulkan rasa takut di kalangan pelajar sekolah. Di samping, dapat mengurangkan beban dan tanggungjawab pihak sekolah serta pihak ibu bapa dalam pengawasan disiplin. Penguasaan undang-undang oleh pihak berkuasa seperti polis juga amatlah berkesan sekiranya pemantauan dilakukan secara berterusan. Bidang kuasa polis yang sedia ada perlu digunakan oleh pihak pentadbir sekolah dalam mendisiplinkan pelajar-pelajar. Pihak pentadbir hendaklah mengambil kesempatan dengan merujuk masalah pelajar ini kepada pihak polis. Langkah-langkah pencegahan yang bersesuaian hendaklah diadakan seperti ceramah motivasi mengenai gangsterism ini yang dilakukan di sekolah supaya dapat memberikan kesedaran kepada para pelajar. Langkah yang ketiga iaitu langkah yang terakhir ialah melaksanakan perintah amar ma'ruf nahi munkar. Seorang Muslim yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan hari akhirat perlulah melaksanakan tindakan menyeru kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran. Inilah tugas seorang Muslim yang dituntut oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk dilaksanakan sama ada secara individu ataupun secara berkumpulan. Seorang Muslim yang melihat kemungkaran di hadapan matanya hendaklah mengambil tindakan menghalangnya dengan tangan jika dia memiliki kekuatan itu. Jika tidak, dia hendaklah menegur dengan lisannya untuk memperbetulkan kemungkaran itu. Paling tidak pun dia hendaklah membencinya dan tidak bersekongkol dengan kemungkaran itu. Peranan anggota masyarakat dalam usaha menyeru kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran adalah satu bentuk kebajikan yang dituntut dalam Islam demi untuk menjelmakan ahli masyarakat yang berakhlak mulia. Inilah satu bentuk gotong royong atau kerjasama yang bernilai tinggi dan mendapat redha Allah Subhanahu Wa Taala. Sekian saja daripada saya. Sekian, terima kasih.